kata salah satu daripada cara untuk dekatkan diri kepada Allah, belajar. Kerana belajar ini ilmu, dia akan beri kepada kita banyak pendedahan. Jadi orang tua ni kadang-kadang bila kita mula mari belajar, mari dah dalam ingatan kita ataupun dalam hati kita, kita baru tahu rugi kita. Saya beri contoh, orang tua kita pergi masjid, umur kita 45 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Kita pun duduk masjid sembahyang. Sebelah kita ada anak muda umur 15 tahun. Dia mari, dia sembahyang dengan tertibnya, dengan tamak ninahnya, dengan doanya, dengan khusyuknya. Kita pun dengung panjang. Budak baru 15 tahun, aku 55 tahun. Macam mana budak ni baik ni? Kita pun rasa Allah ruginya Aku baru 2 tahun baru mari ke masjid, ke surau nak istiqamah. Tapi mereka ni, tengok, daripada situ kita nampak, itulah hakikat orang tua. Jadi bila orang tua macam ini, apa yang dia nak ibaratkan kepada kita, ibarat yang paling mudah ialah kalau kita pakai kain putih. Kain putih ni adalah satu jenis kain sama baju kita paling payah nak jaga. Kalau orang tua pakai kain putih dengan sama umur dia, dengan tua, dengan kain dia tu straight tu gitu, jarang tak kotor. Bayangkan kalau dia boleh jaga, maka begitu juga dalam hidup kita ni. Kalau kita boleh jaga hidup ni, boleh kekal lagi dengan kebaikan, itu luar biasa. Itulah gambarannya macam mana nak jaga perkara tersebut. Sebab kita tiap hari mengupak, mengeji, kata orang ni, kata orang tu, geram kat orang ni, dendam kat orang tu, macam-macam. Waliyazbillah. Kalau boleh, kalau kita ambil semangat hijrah ni, kita cuba bersihkan hati kita. Aku tak say dah, tak mahu dah apa-apa, biarlah aku dengan Tuhan senang saja. Biarlah aku jadi baik dan seumpamanya. Tapi payah. Ini cabaran. Perumpamaan hati samalah seperti cermin. Buku ni tuan-tuan adalah buku yang selalu sebut tentang umpama. Sebab bila umpama ni kita akan dapat ingat, faham. Dalam mukaddimah saya sebut kenapa datang perumpama. Sebab Quran sendiri bentuk dia datang ada 4 jenis. Pertama berkenaan dengan iman, akidah. Kedua berkenaan dengan syariat. Ketiga berkenaan dengan kisah-kisah orang zaman dulu. Firaun, Nabi Ibrahim, Maryam, Nabi Musa, macam-macam kisah lah. Dan yang ketiga, sengaja datang Quran dalam bentuk perumpamaan. Banyak perumpamaan. Wa daraballahu masalan wa nasiya khalqah. Ada. Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dia akan ada perumpamaan-perumpamaan. Jadi dalam buku ni, dalam kitab ni sengaja untuk takrib ilal azhan, untuk faham, dekat dengan faham, dia datang perumpamaan. Perumpamaan hati samalah seperti cermin, manakala nafsu samalah seperti nafas. Tak kala nafsu bernafas ke atas cermin, gelaplah cermin. Hati orang tua samalah seperti cermin yang sudah uzur, lemah, hemmah serta cita-citanya dan tak lagi berkilat bagi membolehkan kamu melihat padanya. Ini dia. Kalau hati kita macam cermin. Sekarang kalau saya selalu pakai spek mata, saya pakai yang ni, ialah mungkin kita spek mata pun bukan hak mahal sangat. Kita letak gini, kadang-kadang kita bernafas tu naik dah atas ni jadi wak. Kadang-kadang kita naik kereta, kita keluar spek mata kena lak balik. Maka begitulah hati manusia ni, dah lah kalau tua tu, maka dia makin karak, makin lusuh dia tak bersinar, dia tidak berkilat. Nak banding dengan orang muda, banyak sebab lah.
Pertama, bila kita tua, kita letih. Allah bataskan semangat kita. Tak apalah, ikut bandar lah, setakat ni je. Aku tak gerak dah, tak mampu dah. Kita akan cuba hakkan dan kita tak mampu. Itu biasa berlaku. Hati orang arif pula adalah seperti cermin pengantin. Setiap kali dilihat, dia sentiasa berkilat dan bersinar. Ini hati orang arif. Orang arif ni orang yang kenal Tuhan. Kenapa? Kerana hati orang macam ni sifatnya dia sentiasa mengkaji, mencari, menekuni, menginsafi. Kita kalau kita tengok bilik pengantin, walaupun rumah kayu buruk, tapi oleh kerana anak dia nak kahwin, bilik pengantin tu itulah paling comel dia buat. Cermin pun baru beli. Nak kahwin pukul 8 malam, pukul 8 pagi tadi, pukul 10, pukul 4 petang baru sampai cermin tadi. Cari hak baru. Tak boleh dah lama-lama. Itu nak cerita bersihnya, kemahnya. Maka hati orang arif samalah seperti itu. Hemah cita-cita orang zuhud hanya pada memperbanyakkan amalan, manakala hemah orang arifin adalah pada mentasahihkan ahwal dan keadaan. Ini dua keadaan beza. Dalam hidup kita ni, saya nak sebut orang baik. Orang baik ni ada dua. Satu orang baik yang dia tidak berapa faham tentang ilmu agama dengan sebaik-baiknya, tapi dia hanya memahami bahawa baik ni dengan beramal. Sembahyang kuat, puasa banyak, zikir banyak, ibadat banyak, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Dia buat macam tu. Maka biasanya orang macam ni, dia selalu mikir berkenaan dengan acara-acara ibadat. Bagus. Orang macam ni bagus. Sebab dia akan fikir macam mana untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang zuhud. Tapi orang arif, orang alim, orang yang kenal Allah betul-betul, dia tak tengok dari segi ibadat sahaja, tapi dia kaji dari segi ahwal hati dia tu. Dia kaji tentang jiwaan diri dia tu. Ini beza. Ini beza. Orang ni dia beramal, tapi orang ini dia mulahazah dalam hati dia, dia punya jiwaan hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beza. Jadi hak yang kedua ni, kadang-kadang kita nampak macam dia tidak nampak beramal sangat, tapi sebenarnya dia jaga hati dia, dia baik. Ini peringkat orang panggil ahlul ma'rifah. Bila ahlul ma'rifah ini, dia tidak akan tengok hanya zahir semata-mata, tapi batin. Dia akan ingat kepada Allah. Dia ni luar biasa. Orang macam ini, dia lain. Dia telah sampai kepada keadaan-keadaan tertentu ini, dia telah mendapatkan cahaya. Jadi berbeza antara dua. Kalau kita tengok bahkan dalam ibadat, dalam apa, dua. Sebab yang ni tengok dengan mata hati, dia jaga dari segi basiriyah dia. Yang kedua tadi dengan mata zahir dia, basariyah dia. Beza. 4 perkara yang boleh menolongmu membersihkan adalah macam mana kita nak bersih hati. Kalau kita tengok tubuh kita ada kotor, baju kita ada kotor, kereta kita ada kotor, hati kita pun boleh jadi ada kotor. Jadi macam mana cara kita nak bersihkan hati kita? Bersih hati kita, yang pertama sekali, kita kena banyakkan zikir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita banyakkan zikir. Dan Allah jadikan zikir ni dengan pelbagai. Ada la ilaha illallah, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ada macam-macam lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu semua ada makna-maknanya, ada maksud-maksudnya, dan pelbagai kegunaan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Nombor satu, banyak zikir. Dalam ibadat ni kadang-kadang ada sukatannya, tapi ada bab di mana kita disuruh buat banyak. Antara ibadat yang disuruh kita buat banyak namanya zikrullah. Antara ibadat yang disuruh kita buat banyak, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh buat banyak. Suruh buat banyak. Kadang-kadang unlimited. Allah sebut wa zakarallaha katsira. Puasa ada hak juga. Ada orang nak puasa sepanjang tahun, Nabi tak setuju. Nabi kata afdalus siyam siyamu Daud shama yauma wa aftara yauma. Hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, kecuali Ramadan lah, puasa semua. Itu dia. Jadi nombor satu, banyak zikir. Banyak zikir ni tuan-tuan, kesannya besar. Tuan-tuan bayangkan Nabi Allah Yunus alaihi salam yang kecewa dengan kaumnya, akhirnya pergi meninggalkan kaumnya, naik kapal, kemudian akhirnya terpaksa dihumbang dalam laut. Tiba-tiba seekor ikan besar menelangnya, bukan makan, menelangnya. Makan lain, telang lain. Tapi bacaan Nabi Allah Yunus, la subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah sebut kami selamatkannya. Lalu orang tanya, adakah doa ini terkhusus kepada